Jom kita tengok macam mana kita boleh gunakan template dalam RapidMiner ni untuk buat predictive analytics. Okay, bila you onkan RapidMiner akan ada this window. Okay, dekat sini ada template-template yang boleh kita pilih. Kalau misalnya window ni dah tertutup, just tekan aja button ni. Nanti dia akan muncul balik. So ni template untuk fraud detection. Okay. Ada 3 steps. Step pertama ni ialah untuk retrieve atau dapatkan dataset. Jadi kalau you dah importkan dataset, senang aja dekat sini bahagian repository ni. Okay, just drag and drop aja. Dah boleh terus guna. Okay. Right, so kalau misalnya nak tengok macam mana rupa dataset ni, sebab kita tak run lagi, just right mouse click and then breakpoint after. So nanti dia akan run dan dia akan break dekat selepas tu. Okay, kat sini kita ada nampak di sini, okay, ada 200 examples, 2 special attribute, 16 regular attributes. Dalam RapidMiner ni, okay, by default dia akan bila kita load data dia akan jadi regular attributes. Jadi yang special attributes ni kita kena assign dia daripada awal ataupun kita boleh guna operator set role. So yang 2 ni ialah special attributes-nya. Satu ni adalah untuk sebagai identifier, yang this one ni sebagai label. Tekan kat statistics ni kita boleh tengok distribution attribute kita. So kalau kita tekan open visualization boleh nampak lah dia punya chart dia lagi besar. Jadi kita boleh tengok what's wrong, apa benda yang tak kena dengan dataset kita. So boleh check dia punya jenis dia, missing values ada ke tidak. Okay. Alright, so kita move on. Kita pergi ke step nombor 2. Step nombor 2 ni ialah pre-processing lah. Sebab ada remove correlated attributes. Pre-processing step ni kan kita nak buang apa-apa yang tidak bermanfaat kepada predictive modeling kita. Okay, so bila attribute tu highly correlated, kita patut buang satu sebab tak berguna ada 2, tak berbaloi ada 2. Kita tengok parameters kat sini, okay, untuk operator ni. So correlation value ni ialah 0.95 dan lepas tu filter relation ni greater. Jadi maksudnya lebih daripada 0.95 dia consider highly correlated. Okay, apa-apa attribute yang lebih daripada 0.95 dia akan kena remove lah. Jadi kat sini bolehlah pilih greater, equals, less dan lain-lain. Right, yang ni attribute order, sama ada original, random atau reverse. So far dalam template ni saya tak nampak dia punya perbezaan dia. Okay, jadi kita leave dah, kita biarkan je pakai original. Yang ni pula use absolute correlation. Ni maksud dia ialah cut off dia potong on the dot. Okay, kalau 0.95 lah, dia tak ada point lagi 0.9516 ke 06 ke tak ada. Okay, lagi satu ni nama dia use local random seed. Satu perkara tentang RapidMiner ni, dia akan setiap kali run dia akan pakai seed yang sama, jadi senang kita nak observe apa what's wrong dengan kita punya performance predictive model kita ni, apa tak betulnya, kita boleh tune balik dia punya parameter. Jadi kalau misalnya you nak ada random seed, nak cuba seed lain, okay, boleh tekan ni. Okay, by default biasa dia akan buat 1992 ni lah. So boleh tukar kalau nak. So far biasanya kita tak perlu nak guna benda ni. Okay, nak ubah tak payah. Okay, satu perkara yang boleh kita nak tengok, okay, sebab kita tak nampak correlation matrix dia. Okay, kita boleh search dekat sini kat operators ni, correlation contohnya. Okay, ni correlation matrix, drag and drop. Jadi kita sajalah nak tengok macam mana rupa correlation matrix ni. Okay, yang ni drag, letak sini, cepat-cepat tekan simbol ni supaya multiply operator ni boleh muncul. Apa kerja multiply operator ni? Dia buat copy yang sama dataset tu dan dia channelkan ke operator ni dan operator ni. Okay, alright, so lepas tu correlation matrix ni dia ada 3 output port, example set, matrix dengan weight. So kita nak yang matrix ni double click.
Okay, kita nak tengok, jadi dia akan terus connect kepada result port kat sini. Alright, so cuba kita run. Okay, cuba kita run. Kita tak nak dia run lama-lama. Kita buat macam ni, breakpoint after. Okay, so kita run. Right, so kita nampak correlation matrix dia. Jadi tengok yang sebelah kanan sekali ni. Ya, tengok sebelah kanan sekali ni. Yang tadi kan kita set above 0.95 kan. Jadi maksudnya ni 1. Okay, jadi ni correlation yang kita cari untuk di remove. So antara number prescription dengan amount, apa ni nama dia, amount paid tu, dia ni highly correlated. Okay, kita tengok lagi. Ni lagi satu. Okay, lagi satu pasang. Jadi ada tiga attribute yang correlated. Jadi 2 akan di-removekan. Jadi kalau kita nak tengok, kalau kita nak tengok mana satu attribute yang dia akan remove, kita boleh right mouse click and pilih show example set result. Bila kita tengok kat sini, okay, kita boleh tekan statistics. Nampaknya amount paid to date ni yang disimpan. Okay, yang lain-lain semua dah di-removekan. Right, sebab kalau kita tengok sini pun 14 dah jadi regular attributes, tadi 16. So ni dah jadi 14, jadi 2 dah di-removekan. Okay, so kita nak run benda template ni one whole run. Okay, kita nak tengok step nombor 3 ni. Okay, step nombor 3 ni lah yang kita buat modeling dan evaluation sekali guna cross validation operator. So kita run, let's run the whole thing. Kita nak tengok output dia. Okay, so output dia ialah yang ni lah, performance vector ni, right? Okay, kita tengok parameter cross validation. Okay, kat sini ada number of folds, number of folds. Okay, ni number of folds, right? Jadi kena set lah kalau kita nak folds tu 5 ke 10 ke. Lepas tu ni sampling secara automatic, linear, shuffled, stratified, boleh pilih. Ya. And then sekali lagi ada use local random seed ni default tak check. Okay. Yang bawah ni enable parallel execution ni maksudnya sebab dia kan bahagikan kepada, contohnya kalau bahagi kepada 5 and then kena ada 5 kali iteration kan. Jadi yang ni untuk mempercepatkan lah sebab boleh buat parallel execution. Okay, yang atas kali ni split on batch attribute. Kalau kita tekan ni, dia punya fold tu dah hilang. Sebab split on batch attribute ni sama dengan leave one out ni, dia equivalent dengan satu iteration of cross validation. Okay, satu iteration. Sebab kalau yang ni cross validation ni kita letak 10 kan, maksud dia akan iterate 10 kali. Jadi kalau kita pilih ni, okay, leave one out ataupun split on batch attribute, dia akan run sekali je, satu iteration. Jadi apa beza leave one out ni, dia dengan split on batch attribute ialah, okay, dengan split on batch attribute ni kita kena spesifikkan salah satu attribute sebagai role batch, okay. Dan dia akan make sure partitioning of the fold tu, okay, akan mengikut attribute yang kita dah set sebagai batch punya role tu. Alright, okay. So, jadi biasanya kita tak pakailah leave one out ni sebab dia cuma satu iteration je. Yang paling bagus ialah bila kita pakai cross validation kan. Okay, saya nak beritahu kalau misalnya dalam Rapid Miner ada benda yang nampak macam bersusun bertingkat ni, maksudnya dalam dia ada sub process. So boleh double click. Okay, tengok belah dalam dia apa isi dia. So dekat sini ada dua side, okay, dua area, training dengan testing. So semua yang ada dekat belah kiri ni untuk training. Kat sinilah yang kita letak model kita. Okay, dan juga sample kalau kita nak buat sampling lah. Jadi dekat sini kita tengok sampling dia pakai relative, tapi ada absolute, ada probability. Jadi kalau kita pakai relative dan kita check, kita onkan balance data ni, kita akan dibenarkan untuk specify ratio untuk kedua-dua kelas kita.
Okay, yang ni true dan false kan, because dia fraud. Jadi ratio 1.0 ni dia akan ambil total number of true, label true yang kita ada. 0.2 ni dia akan ambil sikit aja. Jadi kalau kita runkan, okay, kalau kita runkan sampling ni, kita right mouse click, breakpoint after, kita runkan dan kita tengok statistics dia, okay, so kita nampak true dia adalah 90, false dia 18, right? Tapi kalau misal kita tengok, tengok yang this one ni, okay, show example set. Kalau kita tengok statistics asal dia ada, dia punya fraud label tu sama 100. Okay, 100. Tapi bila kita set sample tu, okay, dia jadi 90, 18. Okay, sebab yang untuk true tu kita ambil ratio dia 1.0. Kan, kita ambil ratio dia 1.0. Right? 1.0. Yang false tu kita ambil 0.2. Jadi 0.2 sangat kecil lah daripada 100. Okay, itu yang kita dapat 18. Okay, right? So, kalau misalnya kita nak ratio tu sama untuk kedua-dua true dan false label, kita tak payah check balance ni, kita off kan. Okay, jadi ratio dia 0.1. Jadi, kalau misalnya kita run, okay, 0.1, kita tengok dia punya statistics dia akan 11 dengan 7. Sebab 0.1 considered 0.1 daripada 100. Okay, daripada 100 yang asal yang ni. Yang ni 100 dengan 100 kan. Jadi, kedua-duanya dalam ratio of 0.1 untuk true dan false. Alright, jadi yang ni pun sama. Untuk kalau misalnya kita tukar dia jadi absolute. Okay, so kalau macam ni, kita akan kata sample size dia 100 lah. Dia akan amount yang bulat, absolute. Jadi kalau kita run ni, kita akan patut dapat 50, dapat 50. Okay, within 50 ni lah. Jadi kalau misalnya kita check balance ni, okay, kat sini kita kena letak true punya class tu. Contohnya kita kata kita nak 20. Okay, lepas tu add entry. Lepas tu false. Okay, kita saja letak ni 80. Okay, apply. Lepas tu kita run. Okay, so dapatlah 80, 20. Okay, tepat-tepat. Absolute. Okay, sama juga. Yang probability ni, dia sama ratio lah, macam relative. Right? Okay, lepas tu, kita ada apply model. Dekat bahagian testing ni, apply model ni wajib ada. Performance pun wajib ada. Okay, untuk kita dapat tahu keadaan macam mana performance model kita. And make sure ni dua ni connected. Okay, ni model yang kita dah train daripada sini, dia bawa untuk ke apply model. Lepas tu yang ni testing data lah. So performance ni boleh pilih boleh pilih nak accuracy, kappa, apa semua. Jadi bila kita run tu, kita akan dapat nampak dekat performance ni. Okay, classification, kappa, semua dia punya ROC. Alright. Jadi ni dia untuk dia punya performance measure dia. Okay. So bila kita dah ada ni, make sure ports ni diletak di-connectkan kepada result. Ni modelnya, ini dia punya testing set ya. Okay, and ni performance untuk kita nampak accuracy semua tu. Okay, alright. Dan kita boleh tukar sampling dan kita boleh tukar juga performance. Okay, performance ni ada banyak jenis. Right, okay, ada performance classification, binomial, regression, according to apa yang kita punya model ni lah. Okay, yang ni kalau kita nak ubah, kita boleh right mouse click, buat replace operator, and then pergi kat modeling, predictive. Okay, boleh tukar jadi Navis, ya, and then boleh just simply run balik semula, and then tengok balik dia punya performance dia. Okay, classification error semua. Okay, itu saja untuk fraud detection bagi video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh post kat komen.
Kalau ada apa-apa request, boleh post juga kat komen. Okay, terima kasih.